من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita doa sama-sama, zikir sama-sama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, kerana Engkaulah kami berpagi-pagi ini, dan kerana Engkaulah kami berpetang-petang, dan kerana Engkaulah kami hidup, dan kerana Engkaulah kami mati, dan kepada Engkau sahajalah kami dibangkitkan. Baik, yang saya hormati Tuan Pengurusi, Tuan Haji Jamaluddin, juga barisan ahli jawatan kuasa Masjid Muttaqin. Yang saya amat hormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan nikmat kesihatan, umur, dengan nikmat Islam dan iman, dapat kita bertemu lagi pada pagi ini selepas menunaikan fardu subuh, untuk sama-sama kita mentadabbur, menyambung tadabbur kita, menghayati dan juga memikirkan apakah resolusi-resolusi yang patut kita ambil daripada setiap ayat yang kita baca. Yang hari ini kita akan sambung ayat yang ke-21 dan 22 daripada surah As-Sajadah, muka surat yang ke-417. Kita baca dulu sama-sama ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbari la'allahum yarji'un. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Walanudhiqannahum, dan benar-benar, nudhiqa, kami akan rasakan. Betul, ada nun sabdu tu pasti. Jadi kat situ ada dua kali penegasan, demi sesungguhnya ataupun benar-benar pasti. Kami akan rasakan, hum maf'ulun bih situ, akan mereka, minal azabil adna, min daripada al-azab, siksaan, al-adna yang paling dekat, yang paling rendah, al-adna, dunal azabil akbar, selain daripada al-azab, siksaan al-akbar, yang besar, yang paling besar. La'alla, la'alla ni dalam Quran ada tiga makna. Selalu kita terjemah la'alla dengan makna mudah-mudahan. Itu satu terjemahan. Terjemahan yang kedua, la'alla ni dengan maksud
at-ta'lil, iaitu supaya. Dia ada beza tu. Mudah-mudahan tu dia dipanggil dalam bahasa Arab taraji, maksudnya kita mengharap sesuatu terjadi dan ia boleh terjadi. Tu la'alla dengan maksud mudah-mudahan. Tapi contoh-contoh ayat begini, terjemahan dia yang lebih tepat ialah supaya, bukan mudah-mudahan. Maksudnya Allah jadikan azab ataupun balasan ataupun ujian di dunia ini sebelum adanya ujian di akhirat, iaitu azab di akhirat. La'alla, supaya, bukan mudah-mudahan. Apa maksud mudah-mudahan? Macam harap tak harap begitu saja. Dia kurang sikit. Tapi kalau dengan maksud supaya, itu maksudnya tujuan. Sebab tu la'alla kat sini dengan maksud li ta'lil. La'alla dengan maksud li ta'lil, supaya. Kalau kita baca dalam nahu, la'alla ni adik-beradik inna wa akhawatuha lah. Dia akan menasabkan mubtada menjadi isimnya dan rafa' untuk khabar. La'alla li ta'lil. Ini istilah maksud, makna bagi la'alla, iaitu apa dia? Supaya. Kita kena guna perkataan yang lebih tepat supaya ayat tu sampai dengan makna yang lebih tepat. Contoh dalam surah 2 ayat 183. Surah 2 ayat 183. Muka surat 28. Jumpa tak? Ayat tentang apa tu? Puasa. Tengok Allah sebut kat situ. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu. La'alla nak terjemah apa? Kenapa Allah perintahkan berpuasa? Supaya kamu bertakwa. Kadang kita baca mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi maksudnya kalau suruh puasa tu mudah-mudahan kamu bertakwa. Kan dalam bahasa kita menyebabkan makna jadi lain sikit. Macam harap kamu bertakwa. Memang ada perkataan la'alla dengan maksud harap-harap. Lain tepat dia. Tapi kalau macam Allah perintahkan sesuatu, kemudian Allah beritahu apa akibat dia, terjemahkan la'alla tu sebagai supaya. Kadang di atas mimbar pun kita boleh terjemah begini, lebih tepat makna dia. Supaya kamu bertakwa, barulah peringatan tu sampai. Satu lagi terjemahan tadi apa? Mudah-mudahan, pakai supaya kat sini. Agar pun nampak juga macam supaya kan. Tapi perkataan supaya tu kalau kita faham lebih tepat. Supaya. Sebab apa? Sebab la'alla ni dia ada beberapa makna, bukan satu makna sahaja. Contoh lain, tengok dalam surah, banyaklah la'alla ni. Surah 7. Muka surat 176. Muka
Muka surat 176, surah 7 ayat 204. Muka surat 176 ayat yang ke-204. Jadi Allah sebut di situ wa idza quri'al Qur'an. Jumpa kan? Ayat 204. Dan apabila dibacakan Al-Quran, apabila kita diperdengarkan Al-Quran, contoh dalam kuliah kita sekarang ni tadabbur Quran, memang kita diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Apa nak buat? Apa adab? Apa hak Al-Quran? Hak Al-Quran ialah Allah perintahkan fastami'u lahu. Pasang telinga kamu sungguh-sungguh untuknya. Untuk ayat Quran itu. Itu hak Al-Quran. Bila Al-Quran dibaca, kalau kita tidak pasang telinga sungguh-sungguh, maksudnya kita tidak melaksanakan hak dia. Wa ansitu, dan perhatikan. Diam, perhatikan betul-betul apa yang nak disampaikan dalam ayat tersebut. Mudah-mudahan kita kata. Tak kena lah. La'alla tu apa dia? Supaya. Kenapa diperintahkan untuk dengar betul-betul Quran ini? Supaya, dengan maksud li ta'lil, supaya kamu dapat apa? Kamu dirahmati. Kamu dapat rahmat daripada siapa? Allah. Jadi la'alla kat situ terjemahan dia apa? Supaya, bukan mudah-mudahan. Jadi hari ni kita sedang tadabbur ayat yang ke-21 ni kan? Ayat yang ke-21 surah As-Sajdah. Allah ingatkan kepada kita tentang azab ataupun ujian ataupun fitnah yang berlaku di dunia ini yang Allah timpakan ke atas manusia. Supaya apa? Supaya manusia ni kembali kepada Allah. Supaya manusia kembali kepada Allah. Tengok ayat 21 tu. Jadi tujuan, kalau kita tanya apa tujuan azab ataupun siksaan, bersamalah maksud dia, atau ujian di atas muka bumi ini, contoh kita ambil contoh paling mudah yang paling besar, COVID. Apa berlaku pada COVID-19 kepada kehidupan kita? Contoh yang pertama apa dia? Satu, dari segi apa dia? Kesihatan kan? Lagi apa? Rasa apa? Takut. Lagi rasa apa lagi? Kelaparan. Masuk kelaparan kat sini apa dia? Ada sebahagiannya kehilangan pekerjaan. Awal-awal hari tu apa berlaku? Kalau kita kata orang yang dia bercucuk tanam, ada yang buah-buahan dia, itu isu buah durian tak laku pun ada kat kampung-kampung. Perniagaan terjejas. Takut sampai ada orang bunuh diri. Contohlah. Berlaku penceraian yang tinggi juga disebabkan COVID. Kerana apa? Berlakunya kemiskinan ataupun dan lain-lain lah, dan lain-lain. Ini satu contoh. Apa dia lagi? Penderaan. Penderaan berlaku meningkat kepada anak-anak, mak ayah stres. Penceraian. Ini contoh yang kita boleh senaraikan. Ini semua ni manusia harapkan ke berlaku benda ni? Mana ada manusia nak? Manusia tidak mahu. Mungkin dia tak kena tapi dia tengok anak dia yang mengalami benda tersebut. Allahu Akbar.
Jadi Allah beritahu apa sebab. Allah beritahu apa sebab Allah turunkan azab. Apa sebab berlakunya kesukaran seperti ini. Pertama kita kena tengok dulu apa keadaan asal bumi yang Allah cipta ini. Tengok surah 41. Ayat yang ke-10. Muka surat 477. Muka surat 477. Muka surat 477. Surah 41 ayat 10. Jumpa? Baik, tengok macam mana Allah jadikan muka bumi ini. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha. Dan dia telah menjadikan padanya, iaitu pada penciptaan bumi itu. Ini cerita tentang kejadian bumi, al-ard. Allah jadikan bumi ini rawasiya, padanya ada apa? Gunung ganang yang dipancangkan. Jadi gunung tu tujuan dia untuk apa dia? Pasak, mengukuhkan. So kalau tak langsung tak ada gunung, berlakunya pergerakan platelet bumi, platelet pula. Platelet darah, apa tu? Platelet. Plate bumi habis lagi teruk kegoncangan yang berlaku. Tapi sebab ada gunung. Wa ta'ala kata wa baraka fiha, dan Allah berkati padanya. Bumi ni Allah kata apa dia? Allah berkati padanya. Apa maksud berkat? Dulu kita pernah bincang. Barakah. Barakah ialah, sebut dengan saya muatan ni. Sebut izdiyadu al-khair. Jadi Allah berkati bumi, maksudnya apa dia? Allah berikan bumi ini izdiyadul khair. Sekali lagi, izdiyadu al-khair. Kena ingat sampai bila-bila ni. Maksud berkat ialah bertambah-tambah kebaikan. Apa dia? Bertambah-tambah kebaikan. Itu maksud berkat. Hidup yang berkat ialah kebaikan, hidupnya bertambah-tambah kebaikan. Kalau stop bukan berkat. Maksudnya kebaikan tak boleh stop. Kehidupan kita sekali je Allah cipta ni, sampai bila-bila kita akan hidup. Cuma kita kena berpindah alam. Dekat dunia ni sementara sahaja. Nanti kita akan berpindah ke alam akhirat untuk pergi ke destinasi akhir, sama ada syurga atau neraka. Hidup yang berkat, macam mana hidupnya? Bertambah-tambah kebaikan. Maksud bertambah apa dia? Semakin banyak ke maintain? Semakin banyak. Jadi bila comparekan seseorang masuk syurga dengan hidup kat dunia, mesti lagi banyak kebaikan kan? Okey, itu masuk barakah. Bumi ini sendiri Allah kata, dia ciptakan dalam keadaan ia akan bertambah-tambah kebaikan. Itu siapa yang ciptakan dalam keadaan begitu? Allah. Tetapi manusia ubah. Tetapi manusia yang ubah. Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada suatu kaum, melainkan kaum itu sendiri yang ubah.
Ini ayat yang selalu kita baca tapi kita faham terbalik. Selalu kita sebut kan, Allah tidak akan mengubah suatu kaum sehinggalah kaum itu sendiri berubah. Kita selalu ambil ayat ni untuk motivasi. Maksudnya macam mana? Tuan-tuan ataupun kita nasihatkan anak kita, awak bila nak berubah ni jadi yang elok sikit. Awak kalau tak nak berubah, Allah takkan ubah awak. Kita selalu cakap begitu. Maksud ayat ni terbalik. Cuba tengok surah 13 ayat 11. Surah 13 ayat 11. Muka surat 250. Muka surat 250, surah 13 ayat 11. Baik, Allah sebut di sini, jumpa tak? Baik. Lahu mu'aqqibatum min baini yadayhi wa min khalfih. Bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang mendampingi, yang berada di hadapan dan di belakangnya. Yahfazunahu min amrillah, yang menjaganya kerana perintah Allah. Sebab Allah kata apa? Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru ma biqaumin, Allah tidak akan mengubah akan apa yang ada pada suatu kaum. Hatta, sehinggalah yughayyiru, mereka sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri-diri mereka. Apa maksud ayat ni? Kita kena faham daripada surah 42 tadi. Ni, surah 41 ni. Bagaimana Allah ciptakan bumi, keadaan dia? Apa keadaan bumi? Baik. Bahkan dia mesti bertambah-tambah baik. Tapi kalau kita comparekan zaman ini, contohnya zaman kita panggil zaman teknologi, industri 4.0. Kalau compare dengan zaman Nabi, mana lebih maju? Cuba compare kan, mana lebih hebat? Mana rasa lebih jauh pergi dia? Mana lebih kelas zaman kita katakan? Kita jangan ambil zaman Nabi, ambil zaman Imam Nawawi pun cukup. Macam mana kehidupan zaman Imam Nawawi zaman tersebut? Beza juga dengan zaman kita. Ataupun zaman nenek moyang kita pun cukup lah. Tapi bila kita tengok dalam kehidupan kita hari ini, tengok anak-anak muda yang dengan zaman dia TikTok dan sebagainya kan, adakah cintakan Al-Quran? Sekarang ni nak tengok apa maklumat saja semua ada dalam phone. Kita pun tahu dulu para imam terdahulu, hatta para zaman Nabi dulu, tak ditulis hadis-hadis, buku pun tak ditulis. Mereka buat apa? Macam mana mereka nak belajar zaman tu? Mereka hafal. Mereka hafal. Sekarang semua buku dah terhimpun dalam ni. Berapa hadis, berapa buku kita hafal. Kalau zaman dulu nak pandai hafal. Zaman sekarang dah tersedia. Jangan kata hafal, kerana yang kita takut belajar pun tidak. Kenapa jadi begitu? Yang dikhawatiri ialah keberkatan telah dicabut. Keberkatan yang telah dicabut. Tapi asalnya Allah ciptakan macam mana? Berkat tak? Jadi Allah kata dalam ayat ini, Allah takkan mengubah apa yang ada pada suatu kaum. Apa asalnya? Berkat. Allah takkan ubah. Sebab itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Sehinggalah yang mengubah daripada berkat kepada tidak berkat itu kaum itu sendiri. Itu maksud ayat ni. Boleh faham maksud ayat ni? Jadi apa maksud sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada satu kaum sehingga kaum itu mengubah? Allah tidak akan mengubah kebaikan yang Allah ciptakan yang ada dalam kehidupan kita ini, melainkan yang mengubah itu jadi lebih buruk ialah kaum itu sendiri yang memilih. Jadi azab yang berlaku, siksaan yang berlaku, ujian yang berlaku ini,
Allah sengaja-sengaja buat ke kerana nak menzalimi manusia? Tidak, sebab asal Allah cipta bumi ini berkat. Tapi kenapa berlaku? Kena salahkan diri sendiri. Sebab tu bila salah kat diri sendiri, datangnya ujian, sepatutnya apa berlaku? Manusia balik kepada asal. Iaitu apa dia? Cari balik keberkatan. Boleh nampak ke? Sebab tu Allah kata apa? Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Dan apabila kalau Allah kehendaki suatu kaum itu keburukan, maka tidak ada siapa lagi dapat menolak baginya. Nauzubillah. Wa ma lahum min dunih, dan tidak bagi mereka selain daripada Allah seorang pelindung pun. Jadi kalau datang hal ini, siapa nak lindung ni sebenarnya? Tak ada siapa boleh lindung, tak ada siapa boleh angkat balik melainkan Allah. Tapi adakah manusia bila berlakunya ujian, dia kembali kepada Allah? Atau dia mendabik dada bahawa kita mesti boleh berjaya dengan usaha kita sendiri? Sedangkan ketika ini berlaku kerana apa? Kesilapan manusia, dan ketentuan ini berlaku Allah jadikan sebab manusia yang telah memilih jalan tersebut. Tengok lagi dalam surah 42 pula.